أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab, iaitu bulan Isra wal Mi'raj. Kita dipilih banyak ni ya. Orang ni boleh. Orang lain balik. Boleh. Faham ya? Sebab itu tuan-tuan, ya. Apa pengertian Rajab? Rajimba Rajab. Ya. Baiklah, malam ni tazkirahku dengan bertajuk tentang akhlak. Akhlak. Alif, kha, lam alif, qab. Akhlak. Bila kita buka di dalam satu firman Allah, iaitu hadis kursi. Apa kata Allah? Ana jalisu man zakarani. Aku bersekedudukan bersama sesiapa yang mengingatiku. Sebab itu sahabat yang tidak pernah tinggalkan kita. Kawan yang tidak pernah tinggalkan kita. Pada waktu kita senang. Pada waktu kita susah. Pada waktu kita kaya. Pada waktu kita miskin. Pada waktu kita hidup. Pada waktu kita mati. Allah. Itulah sahabat kita, faham ya? Itulah teman kita. Tetapi manusia ni dia akan ingat Allah pada waktu dia susah. Pada waktu dia senang, dia tak ingat Allah. Itulah. Tengok, tengok. Rumah dekat ni bukan tak ada orang, banyak rumah ni. Dia tak mau datang rumah Allah. Dia tidak mahu menuntut ilmu fardu ain. Tuan-tuan buka dalam hadis. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Fardu. Dia bukan sunat. Dia bukan sunat ab'ad. Dia bukan sunat hayat. Dia bukan sunat mu'akad. Dia fardu. Bila dia fardu, dia wajib. Itu yang Nabi bagi tahu. Sesiapa yang, bukan Nabi bagi tahu, ulama pun bagi tahu. Sesiapa yang tidak suka mendengar nasihat daripada ulama, nanti apabila akhir hidupnya, apabila roh nak keluar daripada mulutnya, daripada jasadnya, dia tidak boleh menyebut Allah. Tidak boleh menyebut La ilaha illallah. Nabi beritahu tuan-tuan. Kita tengok sendiri ya. Mengaji banyak ni. Padahal banyak yang goblok. Tahu goblok? Goblok tu bodoh. Cakap Jawanya goblok. Cakap Banjarnya bungul. Cakap Arabnya jahil. Kalau ramai-ramai juhalak. Kalau cakap kita Melayu bodoh. Kita kalau orang kata kita bodoh, kita marah. Kata orang kata kita jahil, hantar jahil. Alhamdulillah, anak memang jahil. Jahil tu bodoh, sama lah. Itu suruh belajar bahasa Arab. Itu suruh mengaji. Ayat Allah ni, dia tak boleh berubah. Ubah sikit, lari mana? Contoh, baca surah Ikhlas. Kul, kap. Dia tak baca qaf, dia baca kaf. Makna lari lah. Makna makanlah. Kalau qul huwallah. Makna katakanlah. Tuan-tuan, itu kena belajar ni. Surah Al-Fatihah kita duk baca tiap-tiap waktu. Kadang makna pun tak tahu. Gaya macam orang ahli tasawuf. Dekat masjid, subhanallah. Hebat. Subhanallah. Ilmu fardu ain macam tak selesai. Allah tak tanya, engkau tasbih banyak mana? Allah tak tanya. Engkau zikir banyak mana? Allah tak tanya. Allah tak tanya, banyak mana duit kau simpan kat bank? Allah tak tanya. Yang Allah tanya, engkau belajar tak? Engkau tahu tak siapa guru engkau? Engkau bab tentang solat, engkau belajar siapa? Engkau puasa ni bulan Ramadan dekat dah. Engkau nak puasa, kau belajar siapa? Itu orang yang bermusafir kena tahu kaedah. Yang kata musafir dia boleh makan. Dia orang yang musafir ni termasuklah orang kerja.
Orang kerja ni, orang kerja yang macam mana dia boleh makan? Tuan-tuan. Ya, dia tak boleh puasa macam mana? Orang yang macam ni, dia kena niat puasa. Orang macam ni, contoh dia kerja berat. Kerja kontrak, kerja apalah, kerja berat. Ataupun dia nak musafir. Dia kena wajib, niat puasa tu wajib. Wajib. Berpuasa pun wajib. Apabila di dalam musafir, di dalam pekerjaannya, dia tak larat. Barulah dia benar, dia buka puasa. Tu kena faham tu. Faham tuan-tuan, tambah sekarang pula kereta semua ada aircon, tuan-tuan. Kereta aircon, rumah aircon, masjid aircon, jamban aircon, semua aircon, tuan-tuan. Itu yang lupa Allah. Tuan-tuan kena Firaun. Firaun ni, dia orang yang banyak pangkat. Firaun ni, orang yang banyak istana. Firaun ni, dia banyak harta. Bila dia lawan Allah, Allah tenggelam ke dia dalam bumi. Tuan-tuan kena Qarun. Qarun ni, hartanya banyak sangat. Masa dia miskin, dia ingat Allah. Sama lah macam tu, macam duduk sini pun. Masa dia miskin, dia ingat Allah. Faham? Bila dah kaya, kereta dah banyak, rumah dah batu, duit dah banyak. Dia lupa dah Allah. Faham? Ya? Tuan-tuan ingat, balak ni, dia akan turun apabila manusia lupa jauh dengan Allah. Tuan-tuan, tengok baru-baru ni. Golongan mana melaungkan, mereka menegakkan, mereka sokong nak menegakkan LGBT, nak menegakkan hubungan songsang, nak menegakkan arak-arak, nak menegakkan hubungan-hubungan yang salah di sisi Islam. Kalau tertegaklah benda ni tuan-tuan, Malaysia ni akan kena tsunami. Dan macam mana di Indonesia, Allah tenggelamkan bumi ni. Tunggu je tuan-tuan. Jangan main tuan-tuan. Jangan main lah, faham ya? Allah nak turunkan balak, dia tak kira siapa. Tempat tu ada tinggal ulama, tempat tu ada tinggal orang saleh, tempat tu ada tinggal budak-budak hafiz. Allah turun, dia bagi habis semua. Tuan-tuan, kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah, dia balak. Kalau bagi ulama dan orang saleh, adalah ujian bagi mereka. Ya tuan-tuan, itu orang-orang alim ni, dia duduk jauh. Duduk dalam hutan, buka perkampungan. Tuan-tuan, tamu duduk dekat-dekat pekan ni sebab dosa maksiat banyak sangat. Tuan-tuan. Baiklah, akhlak. Ya. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Ya. Tengok aku macam nak marah. Alif adalah ikrar. Itu kata dia kena semayang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawasanya Tuhan itu adalah Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Nabi isbat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tidak ada Nabi selain Rasulullah. Kau tengok bangun ni, orang tunjuk perasaan. Orang marah, orang hina Nabi, orang marah. Betul? Orang cinta Nabi bukan hanya dia marah bila Nabi dihina. Orang cinta Nabi ni, dia meraihkan, memakmurkan rumah Allah. Datang semayang berjamaah. Faham? Datang menuntut ilmu. Dekat dengan ulama. Inilah orang cintakan Nabi. Sebab nanti di padang mahsyar, 3 golongan Nabi tak nak jumpa. Yang pertama, Nabi tak nak jumpa umatku semasa dekat dunia. Dia tak suka ikut sunnahku dan membenci sunnahku. Sunnah Nabi ni termasuklah semayang berjamaah. Tuan-tuan. Ni sunnah Nabi ya, faham? Menuntut ilmu ni sunnah Nabi ya, faham? Ya. Orang kafir pun tak kenal Nabi kan? Bukan orang kafir, orang Islam sendiri pun tak kenal Nabi. Kan? Tak kenal Nabi. Tuan-tuan kenal Nabi? Kenal Nabi? Siapa Rasulullah tu? Bukan kenal di mulut. Tuan-tuan, kena tahu siapa dia, lahir macam mana dia dianiaya oleh orang kafir, macam mana dia dapat wahyu. Kena tahu siapa Nabi, tuan-tuan. Lepas itu kena tuan-tuan pergi di Taif, kalau pergi di Madinah, pergi di Mekah, kena ziarah tempat Nabi semua. Ziarah mengambil iktibar, bukan untuk melancong, faham? Bukan untuk melancong, faham? Akhir zaman ni orang pergi Mekah untuk melancong, faham? Ya, untuk melancong, tuan-tuan. Kena siapa Nabi? Nabi semasa di Taif, orang baling dia taik. Semasa di Taif, orang baling Nabi dengan batu. Tuan-tuan, Nabi nak berdakwah, kita pergi masjid, orang tak baling batu pun. Orang tak baling taik pun. Faham? Ni Nabi. Faham? Ya? Ni Nabi. Nabi manusia yang luar biasa. Dia akan jumpa umatnya nanti di padang mahsyar.
sesiapa yang ikut sunnah Nabi. Dan di antara di padang mahsyar yang dia tak mau jumpa, anak yang derhaka. Dia tak mau jumpa. Tuan tengoklah, bukan dalam hadis. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Disebabkan dunia, anak ramai yang derhaka dengan mak bapak. Disebabkan dunia, ramai manusia tidak ada akhlak. Disebabkan dunia, ramai manusia semayang cacar marbah. Tengok tadi wirid, imam baru baca tahmid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Baru baca 2 kali, orang dah bangun dah. Sana bangun, sana bangun, sana bangun, sana bangun, sana bangun. Untuk apa? Cari ni ya. Al-fulusi untuk al-mampusi. Dia lupa duit yang Allah bagi tu Allah punya. Apa salah duduk habiskan wirid dulu. Dah habis wirid, dah berdoa minta dengan Allah, dah menyebut kalam Allah. Bangunlah. Tak apa salah. Allah kalau dia tarik satu nikmat juga. Dia tarik nikmat nafas juga. Dia tarik nikmat nafas, bangun-bangun tak boleh bernafas, mati ya. Betul, jangan lawan Allah. Dengan Allah tak boleh lawan. Tuan. Lawan Allah ni bukan memijak Al-Quran sahaja. Lawan Allah ni apabila ulama cakap dia benci, tu lawan Allah. Tu yang Nabi keluar hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris aku. Dia yang memperjuangkan, dia yang menjalankan tugas-tugas aku. Di antara sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, dia ada sahabat yang lemah lembut, yang garang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kalau ada kat sini sekarang tuan-tuan, habis kita kena balun dah, faham? Kena balun dah. Kena Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sembahyang dia tarik pakai pedang. Tuan-tuan, ya. Macam kita ni kalau semayang, mampir memang kena sepak Sayyidina Umar. Kena Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orangnya, dia berilmu, dia bertakwa. Dalam hadis sebut, kalau dia lalu dekat traffic light Taman Ihsan ni, syaitan lalu, syaitan tak berani lalu. Dia lalu dekat traffic light, dekat kapung, tak berani lalu. Hebatnya amalan Sayyidina Umar Al-Khattab. Baiklah, tadi alif, ikrar. Ya. Ikrar lah, tuan-tuan. Ya. Ni bulan Rejab ni. Perbanyakkan amalan. Tuan-tuan, siapa baca doa ni? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Apa makna dia? Allahumma barik lana. Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana. Faham? Allahumma barik lana fi Rajabin. Barik lana keberkatan. Ya Allah, berkatkan kami pada bulan Rajab. Berkatkan kami pada bulan Syaban. Wa ballighna. Sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Sebab dekat-dekat bulan Ramadan banyak orang mati. Tuan-tuan. Standby ya, tuan-tuan. Jangan main. Lagi satu, bila dekat-dekat hari Jumaat, doa, minta dengan Allah, ya Allah, aku nak mati hari Jumaat, siang atau malam, matikanlah aku, ya Allah, minta dengan Allah. Berani ya? Doa-doa, minggu depan ni mati. Padan muka. Kubur, jangan main kubur ni. 7 kaki, 3 kaki. Sini, kubur. Muka ngadap kiblat. Tu bila malaikat datang, dia tanya, ma kunta ta'bud. Ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah? Aku sembah Allah. La, kata malaikat. La, tidak. Kau tidak sembah Allah. Kalau kau sembah Allah, kenapa engkau menentang hukum Allah? Tu malaikat bangun kan. Dia tolak belakang, dia bangun, kita duduk. Kaki berunjuk, kita duduk. Ni bukan cerita dongeng. Faham? Kubur itu benar. Kematian itu benar. Neraka itu benar. Syurga itu benar. Sebab itu tuan-tuan tengok sendiri. Tadi aku cakap dengan anak aku. Kau kenal tak duit? Kenal? Sebab apa kau kenal duit? Sebab kau tahu duit itu guna untuk apa? Kau tahu tak syurga? Tahu, cuma tahu aja. Tapi kenapa kau tak ikut jalan-jalan syurga? Tuan-tuan tengok sini kayaknya. Sebab apa orang ramai. Tuan-tuan tengok sini. Ya? Dia tidak boleh dekat dengan Allah. Jauh dengan Allah. Sebab apa? Ramai manusia banyak hutang.
Hutang banyak sangat. Tu yang siang kerja, malam kerja, siang kerja, malam kerja, siang kerja, malam kerja. Ya. Tapi cari duit lah, tapi duit tak ada. Duit tak ada. Kita kalau kerja dunia lari. Kalau kerja akhirat, kita cari akhirat, dunia kejar. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Aku bagi contoh satu contoh. Tengok pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, kita tumpu baca Quran. Pada bulan Ramadan, kita banyak sembahyang sunat. Pada bulan Ramadan, bulan-bulan lain kita tak pernah iktikaf kat masjid. Bulan Ramadan kita iktikaf kat masjid. Tengok pada bulan Ramadan rezeki melimpah ruah. Tuan-tuan, ya. Sebab pada bulan Ramadan kita dekat dengan Allah. Tuan-tuan. Tengoklah sekolah-sekolah pondok. Sekolah-sekolah pondok, mana budak-budak sekolah pondok tak makan? Kalau sekolah pondok ni, budak-budak hafiz ni, kalau diorang tak cukup makan, kalau tak cukup makan, tak cukup benda-benda makan ni tak cukup, sekolah tu adalah hubungan dengan Allah jauh. Tak sembahyang tahajud, lalai tak sembahyang sunat duha, antara dalam mereka ada putus hubungan tali satu rahim, dengan guru tidak beradab, kena tahu lah. Faham? Hubungan dia yang maha kholik tu, dia jauh. Ada yang tak kena. Ini pesan guru aku. Siapa dekat dengan Allah, rezeki Allah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang dalam kubur. 1000 yang menghadap kiblat, 1000 seorang. Tuan-tuan. Aku pernah cerita tak? Tuan-tuan, no. Ini berlaku. Potong buka kitab Tajul Urus. Seorang pencuri kain kapan, dia curi kain kapan dalam kubur. Dia curi jual. Bila siang orang mati, dia inteh. Bila malam, dia gali kubur, dia jual. Itu pada satu hari, dia gali kubur seorang wanita solihah. Dia gali kubur, dia nak curi kain kapan, nak buka kain kapan ni. Atas kehendak Allah bercakap wanita ni. Wahai pemuda, kau tak takut dengan Allah? Kau tak malu dengan Allah? Kau buka tubuh aku, kau buka kain aku. Tubuh aku ni tidak pernah dilihat oleh lelaki-lelaki yang haram. Kau tutup balik. Dia tutup balik. Dia tutup kambuh kubur. Duduk pokok menangis. Lalulah seorang wali Allah yang bertama Khatimul Asam. Lalu Khatimul Asam tanya, kenapa kau nangis? Macam mana aku tak nangis? Aku banyak dosa dengan Allah. Kerja aku curi kapan, aku jual. Curi kapan, aku jual. Aku nak tanya dengan kau. Dalam 1000, engkau dah gali kubur. Kau dah curi kain kapan. Kau dah gali. 1000 yang menghadap kiblat, berapa ramai? 1000 yang menghadap kiblat hanya seorang saja. Ini bukan cerita dongeng. Kita buka dalam kitab Tajul Urus. Sebab apa? Sebab kebanyakan manusia mereka tidak bertuhankan Allah, mereka bertuhankan dunia. Mereka bertuhankan duit. Tuan-tuan, itu yang buat syirik ni. Dia ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik al-khafi. Kafir ni, ya, ada kafir harbi, kafir zimi, kafir zindik. Kafir harbi ni, kafir yang menentang Islam. Ni kafir harbi. Dia tak suka orang baca Quran, tak suka orang azan, tak suka orang tegakkan Islam, ya. Dia tak suka dalam pimpinan ulama, dia tak suka. Ni kafir harbi. Faham? Kafir harbi ni, ya. Kafir harbi ni wajib perang. Tuan-tuan. Kafir zimi, dia duduk di bawah negara Islam, dia membayar upti. Upti ni pampasan. Membayar upti, dia dijaga oleh kerajaan Islam. Ni kafir zimi. Kafir zindik, ni bahaya. Kafir zindik ni, dia Islam. Dia mengucap kalimah syahadah. Dia membaca Al-Quran. Dia pergi masjid. Dia pergi umrah. Dia pergi haji. Tetapi mulutnya dan hatinya, dia ada Tuhan selain Allah. Ini bahaya. Tuan-tuan, dia pakai kafir zindik. Ya. Tuan-tuan, tengoklah sampai orang nak mati ni. Kena rajin tunggu orang nak mati. Tengok orang nak mati. Ya. Tak semua orang boleh sebut Allah. Dalam 1000 seorang Nabi cakap. Tu orang nak mati ni, bila dah dibagikan air 7 lautan pun tak menghilangkan dahaganya. Ni orang nak mati. Dia kalau bab tentang syirik khafi ni, dia ada dua. Dia ada, subhanallah, dia ada dua. Satu, syirik khafi, ya riak. Riak. Contoh duduk-duduk macam ni. Rasa, aku dalam masjid ni aku seorang, paling hebat.
Orang lain tak ada kitab, aku seorang ada kitab. Tu riak ni syirik. Ya, dia dosa besar, dia tak kafir. Kalau syirik af'al khafi, dia berlaku di dalam solat. Dalam solat dia mengaku dan dia merasakan sembahyang ni atas perbuatan dia. Af'al ni perbuatan, atas perbuatan dia. Bukan atas kehendak Allah, bukan atas perbuatan Allah. Dia rasa dia sembahyang. Faham? Kita kena belajar buat syirik, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan untung duduk belajar ya. Walaupun ada tengok aku tak puas hati, faham Untung macam mana? Bulan Rejab ni pahala diganda kan. Bulan Rejab ni bulan keampunan. Ya. Bulan Rejab, faham ya. Sebab tu nak menempuh Ramadan, dia kena menempuh Rejab. Dan menempuh Rejab, dia kena menempuh Sya'ban. Sudah menempuh Sya'ban, dia masuk Ramadan. Ya. Nanti bulan Ramadan, orang ramai puasa. Tapi puasa yang tidak berfaedah. Orang ramai berpuasa, tetapi dia tidak tahu apa itu fardu puasa, apa itu rukun puasa. Dia cuma ikut orang puasa, dia puasa. Tuan-tuan, ini dia panggil, subhanallah, dia panggil, dia panggil, subhanallah, iaitu iman taklid. Iman ikut-ikut. Orang puasa, dia puasa. Orang buka, dia buka. Ya, dia pun tak tahu apa pengertian puasa. Faham ya? Itu orang di dalam untuk ilmu dia untung. Di dalam keampunan, tuan-tuan. Kita ni dalam keampunan ni. Malaikat duk bentang sayap, dia istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dia istighfar untuk siapa? Untuk kita lah. Kita tak dengar. Kalau kita dengar, lari lah. Itu yang bila kita nak mati, hijab akhirat semua buka. Ini sekarang kita dah nampak dunia. Nampak dunia. Lepas tu kita tak nampak jin, tak nampak syaitan, tak nampak makhluk halus. Sebab kita sekarang dekat dunia. Hijab kita tak buka. Itu bila kita nak mati, hijab kita buka semua. Akhirat semua buka. Itu bila dia orang yang bertakwa dengan Allah, nampak bidadari, nampak syurga, nampak tentang mahligai. Faham Kalau orang yang melanggar perintah Allah, ya, dia nak menegakkan LGBT, tak mau datang masjid, ya, tak mau datang sembahyang berjemaah, menentang ulama, hina ulama, tak suka baca Quran, ya. Allah tunjukkanlah neraka sakar, ya, neraka wil, ula sujaul aqra. Faham? Ula sujaul aqra ni tuan-tuan. Bukan macam ular sawu kat dunia. Ula sujaul aqra ni, dia punya kuku dia tu, tuan-tuan, sejak kuku dia ni, Allahu Rabbi, kalau dihembuskan dia punya bisanya kalau dihembus dekat dunia, maka tumbuhan pokok-pokok tak tumbuh. Inilah ula sujaul aqra yang mematuk dan membelit umat Nabi Muhammad yang tak semayang dan merengan-rengankan semayang. Tuan-tuan, ini ula sujaul aqra. Orang gali kubur, dalam kubur kadang ada ular, itu bukan ula sujaul aqra, kan? Ula sujaul aqra ni dia di alam barzakh. Itu kena faham tu. Orang yang dapat lihat ni, manusia yang dapat lihat apabila dia masuk di dalam kubur, dia masuk di alam barzakh. Itu kaedah ula sujaul aqra. Tadi pertama alif ikrar. Kha khaliq. Siapa khaliq? Allah. Yang Maha Qadim, ya? Allah tu ada di mana-mana. Allah tu dia melihat hamba-Nya. Allah tu yang Maha mengetahui. Tu perbanyakkan baca. Wa kafa billahi alima wa kafa billahi basira wa kafa billahi syahida wa kafa billahi syahid. Wa kafa billah, ya? Cukuplah Allah tu yang Maha menyaksi. Faham Itu orang yang takut dengan Allah, dia tak takut dengan manusia. Faham? Ya, tak takut dengan manusia. Dia hanya ada Allah. Sebab itu bila menjadi pendakwah, menjadi da'i ni, dia kena berkata benar. Tak boleh bercakap ni nak selindung-selindung, nak takut-takut, tak boleh. Sebab nanti dia padang mahsyar Allah tanya. Allah tanya. Tuan-tuan, dalam kitab ni ada.
Kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Muka surat 6 ke 8. Tuan-tuan. Ini cerita bahagian penuntut ilmu dan pendakwah dan alim ulama. Apabila dia ada ilmu, dia tidak mahu berkata yang benar, nanti dia akan dipakaikan besi-besi api neraka Allah dekat mulut dia. Tuan-tuan. Dah senang ni. Kata aku ceramah, mana yang hak, tetap hak. Mana yang batil, tetap batil. Tuan-tuan. Orang marah, orang bunuh aku, mati syahid. Aku bunuh orang tu, mati kata. Bukan senang dapat mati syahid, tuan-tuan. Ya, susah. Orang mati syahid ni, siapa mandi dia? Malaikat mandi. Bidadari mandi. Malaikat semayang. Ni orang mati syahid. Orang mati syahid dia duduk orang siapa? Duduk dengan Nabi. Dalam syurga, duduk dengan Nabi. Syurga ni, tuan. Satu tingkatan 500 tahun. Dia nak pergi satu tingkat tu 500 tahun. Dengan binatang buruk yang panjang berwarna putih. Syurga. Dunia ni pun istana kita tak pernah masuk, tuan-tuan. Istana diraja, istana sultan kita tak pernah masuk. Tuan-tuan, yang hebat-hebat tu kita tak masuk. Macam mana syurga Allah? Tapi di antara umat Nabi Muhammad yang lambat masuk syurga, orang lelaki. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Orang lelaki ni lambat. Macam kita lagi lambat. Kereta banyak, rumah banyak, bini banyak, tanah banyak. Lambat. Handphone sekali dua. Dua handphone. Banyak. Allah tanya, handphone beli kat mana? Handphone ni dalam ni apa ada? Ceramah ke? Ada bulu filem ke? Mana? Dalam ni handphone ni kau buat apa? Kau ada viral orang ke? Ada mengumpat orang ke? Fitnah orang ke? Semua tanya. Betul? Tuan-tuan kena tahu. Mengumpat dia lain. Fitnah dia lain. Contoh aku dengan dia. Cerita seorang imam ni. Dia dah tahu perangai imam ni. Aku cerita dengan dia. Dia dah tahu. Maka ni nama mengumpat. Fitnah ni. Dia tak tahu. Aku cerita dengan dia. Itu fitnah. Wah. Hati-hati lah, faham? Syaitan ni ilmu dia power. Power sangat ilmu tu. Dia kalau orang berilmu, yang datang ni syaitan yang mahir. Kalau orang ni mahir bab tauhid, yang datang syaitan yang mahir bab tauhid. Kalau orang ni mahir berilmu fikih, ilmu fiqh, yang datang syaitan yang mahir ilmu fiqh. Tuan-tuan, syaitan ni ilmu dia power. Sebelum dia dilaknat, namanya Azazil. Tuan-tuan, dia dah semayang ratusan ribu tahun. Ni syaitan punya kerja. Dah semayang. Dia marah si syaitan ni sebab dia takabur. Tuan-tuan, dia takabur. Lepas tu Nabi suruh kita rajin bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Untuk apa? Melatih sifat tawaduk. Latih Ni tak ada. Bagi salam, roh pula boleh. Assalamualaikum tu. Takut kena saman, bagi salam. Bagi salam, tak kira siapa. Jumpa siapa bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Assalamualaikum. Tak jawab. Sombong. Allah nak uji kita. Macam mana? Setiap berlaku, semuanya ada hikmah. Tu dia petang tadi. Bini aku buat kata. Orang langgar lah kena. Bang. Bang, tolong orang langgar. Tolong. Aku petang. Fikir. Nampak? Kita kena langgar, kalang kabut. Itu dunia. Kalau kita hari ni tak dapat baca Quran, macam mana? Kalau hari ni tak dapat berzikir, macam mana? Kalau hari ni tak dapat sedekah, macam mana? Itu apabila dia orang yang dekat dengan Allah. Kalau hari ni dia tak dapat sembahyang sunat duha, dia menangis. Ya Allah, orang lain kau bagi sembahyang sunat duha, aku kau tak bagi sembahyang sunat duha. Orang lain kau bagi baca Quran, aku kau tak bagi baca Quran. Ya Allah, kau cuma bagi aku ni makan, berak-berak, jalan-jalan, romen-romen, itu juga bagi ya Allah. Kal an'am. Tahu kal an'am? Mereka lebih teruk daripada binatang. Faham? Kal an'am. Mereka lebih teruk daripada binatang. Ini kata Allah. Faham? Tuan-tuan? Itu nanti di padang mahsyar, manusia berbadan manusia, berkepala kera. Manusia berbadan manusia, berkepala babi. Dia berbadan manusia, berkepala khimar. Berbadan manusia, berkepala keldai. Sebab semasa dekat dunia, mereka melanggar perintah Allah. Tuan-tuan. Ini hadis sahih.
Tuan-tuan, ya. Yang berbadan manusia berkepala babi, iaitu manusia-manusia yang meringankan sembahyang dan makan harta haram dan mereka tak sembahyang. Berkepala anjing, iaitu perempuan-perempuan semasa hidup dekat dunia, dia membaki suaminya. Dia menghina suaminya. Dia mencerita aib suaminya. Wanita itu berbadan manusia berkepala anjing. Ada dalam kitab Muhammad daripada Syekh Al-Idris, daripada Syekh Daud Al-Fatani, dinukil daripada Rasulullah SAW. Bukan cerita dongeng. Kitab ulama. Dia wafatnya di Taif. Kubur dia sebelah Sayyidina Ibnu Abbas. Tuan-tuan, ya. Ngok ni orang perempuan. Jangan maki suami lah. Faham? Ya. Orang lelaki pun jangan potong imam. Imam sembahyang ni. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Imam Sami Allah. Ingat tu, bukan Sami Allah. Ain. Sami Allah. Sami Allah. Sebab itu wajib didengar. Wajib didengar oleh telinga. Wajib. Faham? Ya. Kena tahu tu, faham? Ya. Sami Allahu liman hamidah. Tapi tu kalau telinga tak dengar, solat batal. Faham? Kalau bab Fatihah, bab rukun lah, kena faham. Ya? Sami Allah. Ya? Maksudnya, dia wajib baca. Bukan wajib didengar. Sunat didengar. Faham ya? Sunat didengar. Okay, maksudnya, telinga ni sunat dengar. Ya? Tapi kalau tak dengar, dia baca tak dengar, batal solat. Bab tentang Fatihah. Ya? Fatihah, rukun-rukunnya, tahiyat. Kena tahu tu. Ya, kena dia baca. Tuan tengok? Tengok? Tuan-tuan tak tengok? Ya? Ni tak sah semayang dah. Tapi dalam kena tahu kaedah solat. Tu imam, dia bangun daripada rukuk. Sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Aku dah dah. Baru makmum, Sami Allah liman hamidah. Kalau makmum ni berserta dengan imam, imam sami'a, dia pun Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti dekat negeri akhirat, badan manusia berkepala keldai. Tuan-tuan, ya. Orang kena. Ni haji taman ni kan? Ya. Kenapa boleh keldai? Itu aku semayang potong imam. Padan muka kau. Tuan-tuan. Dekat sana tak boleh tukar lah. Dekat sana tak boleh lah. Nak semayang taubat. Nak semayang tasbih. Nak semayang, nak kotak semayang. Tak ada. Sana bukan. Dekat negeri akhirat, hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Tuan-tuan. Dekat negeri akhirat. Lepas tu kita, semasa kita di alam arwah, Allah tanya kita. Kita ni, yang Islam dan yang kafir pun, masa di alam arwah, tuan-tuan buka dalam kitab Anak Kunci Syurga. Daripada Syekh, subhanallah, ya. Kita anak kunci syurga, dia masa di alam arwah, Allah tanya kita, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Yang Islam dan yang kafir pada ketika itu, mereka semuanya beriman kepada Allah. Qalu bala syahidna. Benar, engkau Tuhan aku. Benar. Bila mereka lahir dekat dunia, keluar dekat dunia, ada yang Islam, ada yang kafir. Ada yang Islam, dia murtad. Ada yang Islam, dia hanya Islam segi zahirnya. Batinnya kafir. Tuan-tuan, masa di alam arwah. Ya? Apa itu kita nanti tak boleh nak bohong dengan Allah. Sebab kita dah janji dengan Allah. Masa di alam arwah. Tu. Baru 8.37. Kan? Awet. Faham Tapi macam lama tu. Macam kursus haji seminggu tu. Itu Nabi berkata apa? Siapa nak mendapat ketenangan, duduk dalam rumah Allah. Duduk dalam ni tenang. Bini tak kacau, anak tak kacau, cucu tak kacau. Siapa tak kacau? Semayang, cucu tak kacau. Dekat rumah semayang, cucu kacau. Allahu Akbar. Cucu nak kain. Main telur atuk. Dentik tu datuk. Sini tak ada kacau. Habis tu kalau budak-budak main, tu budak-budak besar tu main, kita tak boleh marah lah. Sebab itu zaman dia. Kita dulu kecil-kecil lagi teruk pada dia. Faham? Ini tak ada. Ya? Kita hina dia, kita marah, kita halau dia. Balik! Balik!
Siapa suruh dia balik? Nabi suruh budak-budak bawa pergi masjid. Faham? Suruh dia nampak macam mana orang ibadat. Orang baca Quran. Faham? Ya? Ni tak ada. Kita kalau pasar malam bawa. Pergi Maidin bawa. Pergi Tesco bawa. Ya? Pergi masjid tak nak bawa. Tuan-tuan. Ya? Kena bawa dia orang biar dia nampak. Kalau di Yaman, tuan-tuan, di Tarim, ulama' sana, dia kalau bangun malam, anak yang kecil ni dia kejut. Dia kejut, dia bagi barang main, anak ni leka main. Secara automatik, ya, bila dia besar, dia boleh bangun sendiri pada malam sepertiga malam sembahyang tahajud. Baiklah tuan-tuan, tadi alif adalah Allah, kha adalah Khaliq. Lepas tu siapa nak dapat zikir, maksudnya siapa nak dapat kemantapan tauhid, banyaklah zikir tauhid tu. La huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Apa dia? Tiada dia, malaikat dia. Tiada dia, malaikat dia. Setakat nak tunjuk perasaan, semua orang boleh. Nanti Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi ada. Nabi Isa ada. Siapa yang menjadi tentera Imam Mahdi? Siapa yang menjadi tentera Nabi Isa? Umat Nabi Muhammad yang dia berikrar, sebenar-benar berikrar, yang mengaku Allah itu yang Maha Qadim, Nabi itu adalah Nabiku, dan dia berikrar dan dia melaksanakan, menjalankan tanggungjawabnya. Kalau setakat dia cakapkan mulut aja, dia tidak melakukan dengan anggota tubuhnya, zahir dan batin, orang itu menipu. Faham? Ya? Itu tentera Imam Mahdi ni, siapa dia? Iaitu umat Nabi Muhammad yang malam-malam sembahyang tahajud. Allah. Malam-malam baca surah Al-Kahfi. Yang rajin datang sembahyang jemaah. Yang rajin berpuasa. Yang menjalankan hubungan tali silaturahim. Kalau suka mengumpat, suka viral orang, suka maki orang, dia tak boleh menjadi tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi semua pakai serban. Tak pakai topi keledak. Pakai serban. Ni nak pakai serban malu. Kata cinta Nabi, pakai serban malu. Tuan-tuan. Nabi tak pakai topi keledak. Faham? Nabi pakai serban. Nabi Muhammad pakai serban. Nabi Isa pakai serban. Malaikat pakai serban. Semua pakai serban. Itu semasa Nabi Isra' wal Mi'raj. Nabi tembus langit yang pertama. Jumpa Nabi Adam AS seperti atuk menyambut kedatangan cucu. Nabi Adam tengah duduk tahiyat. Nabi bagi salam, dia jawab, Waalaikumsalam. Senyum Nabi Adam, dia toleh kanan senyum Nabi Adam. Toleh kiri, nangis Nabi Adam. Rasulullah tanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa Nabi Adam AS toleh ke kanan, dia senyum. Toleh ke kiri, dia menangis. Sebab dia senyum, dia melihat umat kau dalam syurga. Tetapi tak ramai, sikit je. Sikit. Dia toleh ke kiri, dia menangis. Sebab ramai umat kau dalam api neraka Allah. Seorang manusia dalam syurga Allah. 999 dalam api neraka Allah. Tuan-tuan, ni syurga neraka. Neraka ni, dia macam ni. Dalam kitab dia macam ni. Betul dia ada tasik. Tasik dia panggil, dinamakan tasik Lam-Lam. Lepas tu ada sungai. Sungai ni bernama Sungai Gayu. Lepas tu ada anak-anak parit yang bernama Al-Hab. Dia punya isi darah dan nanah penduduk neraka. Tuan-tuan. Ya. Siapa masuk dalam neraka, janganlah kita minta masuk dalam neraka. Neraka ni tuan-tuan, satu hari dekat sana, 1000 tahun dekat dunia. Sebab itu selalulah bertaubat kepada Allah. Ini pada bulan Rejab ni perbanyak minta ampun dengan Allah. Subhanallahir Ra'um, Subhanallahir Ra'um, Subhanallahir Ra'um, Subhanallahir Ra'um. Minta Allah. Ya, Maha suci Allah yang Maha pengampun. Maha suci Allah yang Maha pengampun. Minta dengan Allah banyak-banyak. Siapa mati tengah berzikir, Allahu Rabbi, nak cerita tuan-tuan. Kalau mati tengah isap okok,
Sokok banyak air. Depan masjid sokok selamba. Turun kereta sokok. Bagi pintu habis okok dia minta okok orang. Orang sokok depan masjid kan. Kalau aku AJK masjid ni, aku tangkap orang. Aku tangkap orang tu, aku ikat kat tiap masjid. Bila aku dah ikat dah, aku suruh dia bagi saman. Bukan bagi saman kat Jabatan Kesihatan. Bayar kat masjid. Dah bayar saman, baru aku lepas. Kalau kau tak buat duit, bawa rokok cuci jamban. Dekat kedai makan, takut isok kok. Aku dah saman. Depan masjid, selamba isok kok. Bagi dia betul. Kita kena tegah. Ini rumah Allah. Sekolah kami bukan orang isok kok. Siapa masuk pakai seluar pendek, kena balik batu. Masuk sekolah kami ada pesembot. Pakai seluar pendek, pangkah. Ni buka aurat, pangkah. Pakai seluar pendek, ada orang lestik yang pada jauh. Isap rokok ada kata-kata. Kena ikat kat buku getah. Yang ikat orang gila ikat. Sebab aku ada orang gila. Main lah tuan-tuan. Ustaz, ni marah orang sokok memanglah dia tak haram. Rokok ni bukan haram. Dia makruh. Akan datang haram bila memudaratkan bagi dia dan bagi orang. Kena faham tu? Nak beli rokok sampai duit tak ada, curi duit orang. Haram lah. Isap rokok azalukum dia makruh. Sebab dia benda yang berbau. Dia akan jatuh haram apabila masuk benda-benda haram. Itu Tuan-tuan nak buka asal hukum dia. Hukum babi. Hukum dia riba. Itu hukum melihat perempuan. Asal hukum tak haram. Harus. Datang haram bila mendatang syahwat. Itu pada bulan Ramadan. Nanti tuan-tuan tengok orang berniaga pada bulan Ramadan. Orang Islam pun beli. Orang kafir pun beli. Orang tutup aurat pun beli. Orang buka aurat pun beli. Kalau orang kafir dia beli pakai seluar pendek. Pakai baju kadang sampai jarang nampak. Ni boleh ada. Tuan-tuan, beli bubur lambuk. Beli bubur kacang. Tengok bubur kacang lah, tengok buah dada orang. Tengok buah dada orang tu, tak pancuk pula air mani. Cerit! Apa hukum kena ngaji bab puasa. Cari ustaz ngaji bab puasa. Kalau terpancuk air mani, cerit! Kemaluan sogo-bogo, apa hukum? Kemaluan telentuk, apa hukum? Itu pada bulan Ramadan, kadang orang cakap, jangan kumur, makruh, boleh batal puasa, mengaji bab kumur-kumur. Ngaji. Pada bulan Ramadan, boleh berkumur, tak masalah. Boleh berkumur. Kadang tak berkumur, Allah, boleh berkumur. Kumur, sekadarnya saja, kumur, kuruk-kuruk. Tetelan pula. Batal tak? Tak batal. Ni buka hukum tentang bab puasa ni, faham? Yang dikata dia kumur-kumur, tertelan batal apabila dia kumur-kumur macam ni. Kuruk, tertelan. Oh, batal. Kalau kumur macam ni, tertelan. Tak batal. Sebab bukan atas kuasanya. Faham? Tapi kalau dia memang dah niat, kumur, orang tak ada telan. Itu batal. Apa itu bulan Ramadan ni, air liur jangan banyak ludah. Tengok bulan Ramadan, ludah sana, ludah sini, penuh air liur. Banyak ludah makruh. Air liur bukan batal pun. Simpan banyak mana tak batal. Yang batal ni kita ludah orang lain telan. Tak? Telan batal. Dia belajar buat air liur. Dengan bini pada bulan Ramadan, boleh peluk, boleh cium, tak masalah. Boleh. Ya Allah, kadang bini duduk dekat. Puasa. Baby puasa. Aku punya baby lah. Faham mengaji buat puasa faham dia puasa. Tu tak nak mengaji, dia kena masalah faham mengaji. Lambat pukul 9 tuan-tuan, pembayaran sampai pukul 9. Faham Aku berhenti pukul 9 tuan-tuan. Jangan risau. Tadi pertama alif adalah ikrar, kha adalah khaliq. Alif kha, lam alif latifun, kelembutan. Itu nak jaga akhlak ni bukan senang. Bapa dia kena jaga adab dengan anak, kena jaga adab. AJK masjid dengan orang Korea kena jaga adab. Adab macam mana? Dia kena tunjukkan aku ni AJK masjid. Bila mengaji aku kena datang.
Bila mengaji aku kena duduk depan. Bila mengaji aku kena tunduk ke aku ni orang yang menguruskan masjid. Ini tak ada. Kadang nama dia AJK. Datang ke tak? Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tantah kat sini pun ada. Tak tahu lah. Untuk amanah ni berat. Aku ni, nama aku, lepas itu semasa Nabi Isra' wal Mi'raj, dia melihat umat dia membawa satu bebanan. Dah bawa, dia bawa lagi. Dah bawa sampai dia tak boleh nak berjalan. Maka Rasulullah tanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa ni? Dia benda tu pun tak boleh nak pikul, dia pikul lagi benda ni. Itulah umat kau. Dia menerima amanah. Dia diamanahkan oleh orang, dia orang kampung, oleh anak bini, oleh bajikannya, oleh siapa sekalipun, dia dah pikul amanah. Dia nak memikul amanah yang lain lagi. Amanah yang diterima pun dia tak buat. Berat amanah ni, tuan-tuan. Bukan senang amanah ni. Jadi menteri, jadi YB, jadi penghulu. Contoh YB tempat ni. Aku bagi contoh je. Kalau tempat dia memerintah, orang dalam Koreanya tak makan, dia susah dekat negeri akhirat. Bukan tak makan aja. Kalau tak sembahyang, dia susah kat negeri akhirat. Bukan senang tuan-tuan. Jangan nak berebut nak jadi YB. Aku YB. Tak kenal aku YB. Cantik bukan kau. Jangan main tuan-tuan. Ingat senang. Dekat dunia boleh tunjuk lah. Aku YB. Lu tak kenal siapa. Lu tak kenal ke gua siapa. Kat dunia boleh lah. Lu siapa. Kat sana tak ada siapa-siapa. Tuan-tuan. Sana ni yang pegang kita malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni. Dia 19 malaikat Zabaniyah. Dia pegang rantai ni api. Semua api. Tuan-tuan. Malaikat Zabaniyah. Itu yang mereka nak dihumban ke dalam api neraka Allah. Nak dihumban. Kata Allah. Nanti dulu. Nampak? Allah ni disayang hamba dia. Nanti dulu. Tanya dengan dia. Dia pernah tak duduk dengan ulama? Nampak? Itu pentingnya ulama tuan-tuan. Tak ada. Tak pernah duduk dengan ulama. Lepak kena makan, kena tom yam. Kena makan, kena tom yam. Last sekali. Pernah tak? Dia kawan dengan kawan orang ni berkawan dengan ulama. Ada. Masuk dia ke dalam syurga. Nampak ni kelebihan ulama, tuan-tuan. Tuan tengok sendiri ya. Tok guru, ayah cik. Dia maki. Orang hina. Orang tuduh. Orang fitnah dia. Tuan tengok dia buat apa? Dia relax. Alhamdulillah. Kita kalau orang maki, habis tak payah orang maki tuan-tuan. Kita keluar, kasut hilang. Oi, siapa ambil kasut? Jerat lah. Ambil gambar masjid. Tulis kat status Facebook. Ingat ni, semua penduduk Malaysia jangan sembahyang di Masjid Kampung Al-Faizin. Siapa sembahyang sini, kasut pasti hilang. Tulis kat status Facebook. Bagi kita jahat. Lepas tu tuan-tuan, bila kita ni pernah berzina, pernah minum arak, pernah bunuh orang, pernah liwat, pernah buat kerja-kerja yang haram, pernah dengan bini pun, kita pernah, orang ni pernah, dia menyetubuhi ikut punggungnya pun, jangan cerita dengan siapa-siapa. Dengan kawan, dengan pakcik, dengan bapa, dengan bini pun Nabi tak bagi cerita. Sebab manusia itu dia tak amanah. Cerita dengan siapa? Cerita dengan Allah. Mengadu dengan Allah. Dengan bini, pada ketika dia sayang, dia boleh simpan rahsia. Pada ketika dia tak sayang, dia akan bongkar rahsia. Dengan suami, pada ketika dia sayang, dia simpan rahsia. Pada dia marah, dia bongkar rahsia. Tu Nabi beritahu, cerita dengan Allah, mengadulah dengan Allah. Tuan-tuan, mengadu dengan Allah. Ud'uni astajib lakum, minta dengan Allah, Allah ni Maha Pengampun. Orang ni ahli zina, orang ni ahli liwat, orang ni kaki peminum arak, orang ni tak pernah sembahyang, orang ni tak pernah datang masjid, orang ni pernah membunuh sekalipun. Kalau dia bertaubat taubatan nasuha, Allah ampunkan dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Kan ada satu kisah tuan-tuan. Seorang hamba Allah, dia tuan-tuan dah bunuh orang 99 orang. Tuan-tuan ada bunuh orang kan? Ada. Kalau ada aku nak report.
Bunuh 99 orang. Dia jumpa seorang ulama. Wahai ulama, aku dah bunuh 99 orang. Adakah Allah ni dia ampun dosa aku? Ulama nak cakap apa? Allah ampunkan dosa kau. Kau pergi ke satu kampung, di seberang gunung sana ada satu kampung. Kampung ni kampung orang bertaubat sahaja. Kau pergi sana. Maka dia pergi. Dalam perjalanan dia pergi. Dah dekat sampai mati. Bila mati, turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Mereka bergaduh. Apa kata dia? Ini lelaki ni aku punya. Malaikat rahmat kata, aku punya untuk bawa ke syurga Allah. Aku punya untuk dihuban ke dalam api syurga Allah. Maka turunlah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai malaikat, jangan bergaduh. Ukur dulu tapak kaki dia. Ukur. Rupanya tapak kakinya dah dekat dengan kampung bertaubat. Maksudnya dia memang nak bertaubat kepada Allah. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Faham? Ini kelebihan orang bertaubat. Faham? Kita ni banyak dosa lah tuan. Masa kita muda-muda tu, kita datang masjid ni masa dah tua. Faham? Masa muda-muda tu semua kita kaduk. Faham? Masa muda-muda ada duduk masjid. Mana ada? Tuan. Tu, kedai snooker. Isap rokok. Sekarang tak isap rokok, pada batuk banyak. Dia tak isap rokok. Orang dulu dia tak main kedai snooker, kedai beliat. Beliat. Kedai Cina tu ada kopi, tu ada meja beliat main lah. Bini panggil tak tahu. Bang, balik lah. Nanti kan. Orang dulu. Ingat tu, kita dulu ada pernah tak semayang. Ada pernah pegang anak dara orang. Ingat tu. Ada pernah ambil rambutan orang. Masa kita muda-muda remaja tu, lalu kat kampung, ambil rambutan orang, kokak. Kan? Ada perkiraan. Bukan main kokak. Tu tadi aku nak ambil uduk, ada jam. Seorang sahabat tinggal. Aku nampak jam, aku tak kena ambil. Dia ada dua hukum, tuan-tuan. Bila nampak sesuatu perkara, contoh, tuan-tuan nampak telefon tinggal. Bila nampak telefon, tuan-tuan tengok pada niat. Kalau niat, tuan-tuan ambil telefon, tuan-tuan nak pulang kan, maka boleh ambil telefon tu. Kalau niat nak ambil, tak nak pulang kan, dia pegang haram lah. Faham? Lepas tu bila dia niat nak pulang, dia dah memikul amanah. Dia kena istihar dalam masa 1 tahun. Kalau 1 tahun tak jumpa, barulah boleh dia benar dia ambil. Boleh pegang jam orang Saud, boleh. Mampu tuan-tuan. Tuan-tuan, 1 tahun tu. Tak senang. Lagi 4 minit. Tuan-tuan, 4 minit. Tadi alif, Allah tadi alif adalah ikrar. Kha adalah khaliq. Lam alif latifun kelembutan. Siapa nak menghilang panas-panas badan, perbanyak baca ni. Ya Latif, 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 Ya Latif. Malam-malam buat baca lah. Dia jadi orang panas bakan dia turun. Ini tak ada. Malam, yo Facebook, yo Facebook, yo Facebook. Facebook tak baby. Kalau umur 70 main Facebook. Kalau umur dah 40 ke atas tumpu baca Quran. Kalau umur dah 40 ke atas tumpu zikir. Kalau umur 40 ke atas rajin sedekah. Tuan-tuan. Nanti kita mati, duit yang boleh tolong kita ni, duit yang kita labur pada jalan akhirat. Tapi ingat, bila sedekah ke orang, jangan nak selfie-selfie. Aku baru lepas sedekah pakai ni, kat sekolah Darul Atik, 5 kampit. Korang bila nak sedekah ni? Tuan-tuan, hati-hati sikit.
Hati-hati sikit. Habis penat dia, bah. Tuan-tuan. Syaitan ni dia jahat sangat. Dia nak merosakkan kita punya amalan, tuan-tuan. Itu ulama-ulama bila dia maki, bila dia hina, dia sebab apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ustaz ni, dia kalau ceramah, tuan-tuan kena perhati kan. Ini ada dalam kitab tasawuf. Ada dalam kitab ni ada. Apabila kamu belajar dengan seorang guru, guru itu dia suka mengaibkan guru lain. Guru itu dia memaki guru-guru lain. Kamu jangan belajar dengan guru itu. Kerana nanti kamu akan mewarisi sifat guru itu suka menghina orang lain. Tuan-tuan. Tengok akhir zaman tu tengok sini ya. Ustaz ni maki orang ni. Ustaz ni maki orang ni. Ustaz ni kata orang ni sesat. Ustaz ni kata orang ni salah. Ustaz ni kata orang ni tak ada ilmu. Itu bukan ustaz. Itu setat. Ustaz ni orang yang tawaduk. Itulah ustaz. Faham ya? Orang yang merendah diri. Faham ya? Dia ada ilmu. Dia tak cakap dia ada ilmu. Dalam kitab ni pun ada. Daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Apa kata dia? Sesiapa yang mengaku dia banyak ilmu, dia sebodoh-bodoh orang. Sesiapa mengaku dia orang yang hebat, dia adalah orang yang sebut semacam orang yang sehina-hina orang. Kau tak kenal Imam Ghazali? Kenal Imam Ghazali? Kenal Tengku Razali? Tengku Razali. Imam Ghazali ni Hujatul Islam. Apa Hujatul Islam ni? Dia buat hukum dan hakam tu, kitab-kitab semua tu, sebut dalam kepala otak dia. Tuan-tuan. Kita buat kencing tak selesai. Hari Jumaat, khotib baca khutbah tak selesai. Hari Jumaat, Nabi suruh datang awal. Hari Jumaat, jangan kita masuk, khotib dah duduk di atas mimbar, khotib dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila khotib dah bagi salam, kita baru masuk duduk. Nama kita tidak ada dalam buku catatan, kita hadir semayang Jumaat. Malaikat tutup buku. Ada dalam ni pun ada, dalam hadis Imam Bukhari pun ada. Pada hari Jumaat datang cepat. Ni tak ada. Khotib tengah baca khutbah, dia makan cendol kat luar. Bila hari Jumaat, khotib tengah baca khutbah, orang jual minyak wangi kat luar pun kena tutup. Tutup semua. Tutup. Minyak wangi, cendol, songkok, jual apa, tutup. Faham Hari Jumaat. Kena tahu tu. Sebab itu sembahyang Jumaat 2 rakaat. Digantikan 2 khutbah. Khutbah ni tak boleh panjang. Kena faham? Ya, bila panjang khutbah boleh batal khutbah. Tuan-tuan, ya, kena hati-hati ni, faham? Baca khutbah ni kena hati-hati. Ya, jangan suka dia. Kadang baca khutbah, jenis orang ni siap buat live ni. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Dalam hati cakap, Allah biu sikit sangat biu ni. Nabi tak buat tu. Ulama tak buat. Memang zaman dulu tak ada telefon. Faham? Ini telefon ni dia bahaya. Faham? Bahaya tuan-tuan. Ni ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itulah merosakkan manusia. Dunia itu tipu daya. Tok guru, ustaz, penceramah, da'i, dia ditipu oleh dunia dengan apa? Dengan pengikut. Dengan harta, dengan wang ringgit. Ni dengan ilmunya. Dia berbeza orang-orang awam. Orang awam ditipu dengan cara yang lain. Tuan-tuan. Bukannya tak kena tipu, tuan-tuan. Lepas tu Nabi ni, dia tak ditipu. Sebab Nabi ni maksum. Tuan-tuan. Nabi ni maksum. Dia terpelihara. Dia dijaga. Nabi ni, tuan-tuan. Tengok Nabi, jari boleh keluar air. Tuan-tuan, jari boleh keluar air. Kemaluan boleh keluar air. Nabi jari keluar air boleh diminum tentera Islam. Dia berjalan dipayung oleh awan. Tuan-tuan. Dia lalu di satu perkampungan Al-Ansar. Binatang sujud dengan Nabi. Sujud. Kita lalu kat kandang kambing. Nak tanduk. Kita suka buat salah dengan Allah. Mayang sunat pemalih. Kadang dengan kambing kita maki. Tengok kambing. Kurui. Tuang kambing tak dimakan. Suka bawa sangka. Tuan-tuan.
Tuan risau. Oh, dah pukul 9 ni. Ya. Aku dah satu sikit dia takut tergantung. Tuan-tuan, ya. Tadi adalah alif ikrar. Kha khaliq. 6 alif latibun. Qaf adalah qanaah. Kemuliaan. Kemuliaan. Ini ya, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat qanaah. Faham kemuliaan. Bukan senang nak duduk ni, tuan-tuan. Ya. Siapa dia duduk ikhlas, dapat pahala. Ya. Siapa tengok aku tak puas hati pun, dapat pahala. Tapi pahalanya kurang sikit. Sebab tengok aku tak puas hati. Faham? Semua ada perkiraan. Siapa maki aku pula? Maki aku. Apa urusan ni? Nanti ke akhirat jumpa. Dengan macam-macam kat aku. Bila nak lagi selangkah, dalam hadis sebut, lagi selangkah nak masuk syurga. Kata malaikat, kata Allah, wahai malaikat Zabaniyah, tahan orang. Tahan lah. Aku nak masuk syurga ni. Apa tahan-tahan? Engkau ada salah dengan orang tu. Engkau maki orang tu. Timbang lah. Timbang. Ditarikkan amalan-amalan baiknya, diberikan kepada orang yang dia buat salah. Orang yang dia buat salah ni, diambil amalan-amalan jahatnya, diberikan timbang kepada dia. Maka berat pula timbangan dia. Jadi, dia tak boleh masuk dalam syurga Allah, dihumban ke dalam api neraka Allah. Tuan-tuan, itu dengan orang kena jaga sungguh. Jangan maki orang, jangan fitnah orang, jangan hina orang. Seperti isteri ni pun dengan suami selalu minta maaf. Suami pun dengan isteri pun selalu minta maaf. Jangan rasa kita ni tak ada salah dengan bini lah. Hei, abang Sadu. Ya, abang Raja. Abang Raja. Neraka. Isteri, suami akan dihumban ke dalam api neraka Allah apabila isteri itu tak semayang, suami membiarkan. Suami dihumban ke dalam api neraka Allah apabila isteri itu membuka aurat. Suami membiarkan, suami dihumban ke dalam api neraka Allah. Suami dihumban ke dalam api neraka Allah apabila isteri itu dia tidak menuntut ilmu fardhain. Walaupun suami itu ahli ibadah, semayang berjamaah, kuat berzikir, banyak ilmu, dia membiarkan anak-anaknya, isterinya, orang di bawah jagaannya, membiarkan mereka di dalam tentang ilmu-ilmu syarak, mereka biarkan. Tuan-tuan hati-hati, faham? Aku rasa cukup sampai kat sini. Ini tuan-tuan bulan Rejab. Bulan Rejab, jangan lupa baca amalan tadi tu. Subhanallahil hayyul qayyum, subhanallahil ahadis, subhanallahil ahad, subhanallahis samad, subhanallahir rauf, subhanallahir rauf, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini amalan pada bulan Rejab. Bulan Rejab perbanyak sedekah. Bulan Rejab perbanyak baca Al-Quran. Bulan Rejab perbanyak sembahyang tahajud, tuan-tuan. Kita tak tahu, boleh jumpa lagi bulan Rejab tahun depan. Tuan-tuan, siapa nak panjang umur, jangan lupa sedekah, rajin sedekah. Tu aku dapat tabung. Masukkan. Nanti kalau dah pegang 50, masuk 50. Jangan pegang 50, cari mana RM1. Kurukut ni orang. Beli rokok boleh, RM17-18. Sedekah tak boleh banyak. Untuk madrasah. Lagi tu, di madrasah kami, pada bulan Ramadan, kami membuka sumbangan jariah kepada orang-orang, maksudnya orang yang ada duit ke, orang yang banyak harta ke, untuk anak murid kami ni, anak luar nikah, budak hafal Quran, muallaf, ibu tunggal, orang gila, budak perempuan hafizah hafal Quran, iaitu belanja harian dia buka puasa, satu hari 550. Berbuka puasa, bermore dan bersahur. Kalau tuan-tuan nak sponsor, Ustaz saya nak sponsor 2 hari, saya nak sponsor 5 hari, saya banyak duit Ustaz, saya Taman Ehsan ni saya paling kaya Ustaz, saya nak sponsor 1 bulan. Tuan kira je lah. Ya? Budak-budak kami balas dengan apa? Kami balas dengan hatam Al-Quran. Setiap hari budak-budak ni hatam Al-Quran 2 kali. Dia hadiahkan kepada dermawan-dermawan yang memberi mereka makan pada bulan Ramadan. Nak balas cara lain kami tak ada. Kami tak mampu. Kami balas cara itu je. Sebab budak-budak kami ni pukul 4 pagi bukan bulan Ramadan je. Selain bulan Ramadan pun pukul 4 pagi dia dah bangun sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Dia doa.
Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau rahmatilah, kau berkatilah pada para dermawan, orang yang membantu kami, yang memberi kami berkah, yang bagi kami duit untuk buka puasa. Ya Allah, panjangkan umur dia, sihatkan tubuh badannya, tambahkan dia bini lagi. Ya Allah. Tuan-tuan, nak tambah bini senang ya, tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa budak-budak, bagi dia duit. Dek, ni pakcik bagi duit ni, doakan pakcik sikit. Pakcik nak kahwin lagi ni. Tengok dia doa. Bulan depan kahwin, tuan-tuan. Sebab budak-budak ni tak ada dosa. Tuan-tuan, budak-budak ni tak ada dosa. Lepas tu budak-budak ni cakap dia doa. Tak percaya ke apa? Buat tuan-tuan. Baik, aku cukup sampai kat sini. Biasa tuan-tuan dekat luar tu, ada minyak kasturi kejang, ada madu lebah, ada kismis, ada sauda, ada kayu sugi. Adalah maksudnya kalau siapa dah habis minyak kasturi kejang, boleh ambil. Kasturi kejang ni memang cukup bagus, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan anak ke siapa nak pergi temu duga ke, hidu je. Dia menghindarkan darah gemuruh. Berani. Kalau siapa tuan-tuan ada nak mesyuarat ke, nak jumpa orang kenamaan ke, tuan-tuan hidu je. Dia menjadi orang berani, tak takut. Dan dia mencerdikkan akal. Akal jadi cerdik, tuan-tuan. Dah boleh ambil kat luar. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah, aku kejar orang lah. Untuk mencari dana madrasah, tuan-tuan. Baiklah, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Faballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.